يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di awal pertemuan kita pada malam ini kita mohon rahmat, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu marilah sama-sama pada malam ini kita memulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah, Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga merafakkan kesyukuran kerana kita berjumpa kali terakhir tahun lepas. Tahun ni pula baru kita jumpa. Tahun yang saya maksudkan tahun Hijriah. Jangan dia buat muka heran kan, terkejut. Oi, ustaz, tahun lepas apa? Baru bulan lepas ya tak mai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, sebulan yang lalu tuan-tuan kita duduk dalam tahun 1435 Hijriah. Ni kita masuk tahun 1436 Hijriah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baru saja lepas daripada hari yang disebut sebagai hari Ashura. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Isnin 10, hari Selasa 11, hari ini hari Rabu 12 Muharram tuan-tuan, 12 Rabiul Awal pula, 12 Muharram, 12 Rabiul Awal kita cuti pula lagi kita cuti sambut Maulidur Rasul pula. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terlambat rasanya saya ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru Hijriah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau nak sambut tahun Masihi, masya-Allah, kita tengok merata tempat ada buat satu sambutan yang hebat. Sebab apa tuan-tuan? Tahun ni kita kata perubahan tahun. Kita tak sedar bahawasanya bila bertambahnya tahun, maka bertambahlah umur kita. Bila bertambah umur kita, makna kata kita makin dekat dengan mati. Allahu Akbar. Jangan sebut pasal mati ustaz. Sebab nak hidup lama lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panjang umur ni. Khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa-siapa yang umur dia panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalan dia. Wa syarrun nas, kata Nabi, dan seburuk-buruk manusia, paling teruk, paling lekeh manusia, man tala umruhu, siapa-siapa yang umur dia panjang, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kalau orang lama, nak sebut orang tua dia marah. Orang lama kalau makin lama makin bagus tuan-tuan. Bila pencen, duit pencen dia buat apa? Dia simpan dalam tabung haji, kemudian dia daftar untuk pergi haji. Yang ni tuan-tuan nampak apa tuan-tuan? Nampak dia ada kesungguhan untuk melakukan amal yang baik. Tapi kalau mula dia dapat duit pencen, dia pergi kedai motor, dia tengok ni bagus ni kan, motor ni bagus, dan dia mula tuan-tuan beli motor, lupa nak buat amal ibadat. Bukan tak bagi belilah, beli banyak-banyak lagi pun tak apa, bagi kat saya sebiji kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Nah, tapi dia tak taruh duit dia untuk apa? Untuk buat amal ibadat. Kadang kalau orang sanggup simpan duit untuk buat apa? Untuk buat sesuatu yang sesuai dengan minat dia, sesuai dengan hobi dia. Tapi orang tak bersungguh-sungguh untuk simpan duit. Untuk apa? Untuk bekalan dia di akhirat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Untuk melakukan amal ibadat, buat bekal dia. Bekal untuk apa? Untuk akhirat. Tuan-tuan, kita tak hidup lama atas dunia ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok ayat Allahu Akbar, bagusnya ayat ni, dia bantu kita untuk kita hidup atas dunia. 70% daripada isi badan kita ni ayat, 70%, 30% lagi makanan. Tuan-tuan, bila kita tengok ibarat ayat ni, ayat ni kita tengok, makin lama kita guna, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, akhirnya habis. Itulah ibarat umur kita, tuan-tuan. Makin lama dia makin surut, makin lama dia makin surut. Bila habis, waktu tu tubuh kita akan kaku, tuan-tuan. Lidah kita keluh, mata kita hanya tumpu pada yang satu, tuan-tuan. Pada waktu tu mulut kita akan tenganga. Orang nak habis umur, tuan-tuan, mulut dia akan terbuka. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab salah satu daripada hikmah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, bila nak mati mulut kita terbuka. Waktu tu kalimah akhir yang kita nak ialah Allah, Allah, Allah. Perkataan Allah ni bila kita nak sebut, kita tak boleh tutup mulut. Cuba tutup mulut sebut Allah, memang tak bunyi Allah. Tak bunyi. Bila kita buka mulut, tuan-tuan, maka keluar perkataan Allah, Allah. Lidah kita saja yang bergerak. Lidah tak gerak pun kita boleh sebut Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ni tujuan kita. Yang ni tujuan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang selalu kita dengar bila Tok Khatib sampaikan khutbah. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Hak mana yang kata sebenar-benar takwa tu? Hak yang dikatakan sebenar-benar takwa tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Yang tu takwa yang sebenarnya. Yang tu takwa yang sebenarnya. Apa dia takwa yang sebenarnya? Kita nak mati sebagai seorang Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sambut tahun baru ni, jangan hanya kita ingat nak sentuh anjing saja. Heboh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sentuh qalbu kita. Sentuh dengan apa? Sentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sentuh hati kita dengan apa? Dengan majlis-majlis ilmu. Supaya apa? Hati kita ni, tuan-tuan, makin lama makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada hawa nafsu kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita jaga kehidupan kita dengan apa? Dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan kepada seluruh umat manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada perantaraan malaikat Jibril, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan halal dan haram. Itu dia. Itu baru nak masuk kitab kita. Hak tadi motivasi dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan saya juga sebagaimana biasa nak pesan, siapa-siapa yang dengar suara kita daripada surau Al-Husna, yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, yang duk tengah tengok Atomentaro, yang duk tengah tengok Doraemon, tutup Ustaz, semayang dulu adik, tutup dulu TV tu, pergi semayang dulu. Ajak ayah pergi semayang sekali. Ayah jangan join sama, tengok Doraemon juga.
Dan juga ibu-ibu ya, yang belum lagi melaksanakan solat maghrib tunai olehmu akan solat. Dan abang-abang yang duduk di meja burger, sembahyang dulu, insya-Allah. Makin lama kita dekat dengan Allah, rezeki kita semakin berkat. Rezeki kita semakin berkat. Begitu juga siapa saja yang ada di jalanan yang belum sampai di rumah lah maghrib awal. Ya, kita tengok budak balik sekolah duk tunggu bah lagi. Bah duk mai, bah tak mai lagi. Bah yang mai pun orang naik bah tak habis lagi balik sampai di rumah sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunggu Aisyah mai lah kita duduk dalam surau Al-Husna ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Untuk apa? Untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kena bayar, insya-Allah tak kena bayar. Bawa duit derma ya kalau nak derma. Derma ni bagus, tuan-tuan. Dia jadi pembela kita di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dengar, mudah-mudahan dengan kita mendengar ni, dadah telinga kita ya, dia masuk dalam hati kita. Bila masuk dalam hati kita, mudah-mudahan tuan-tuan, dia akan menggerakkan tubuh badan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah habis dah cerita tentang kaedah. Sampai 10 kaedah, masuk kaedah yang ke-11 yang last sekali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kaedah yang ke-11 ni? Kaedah yang ke-11 apa dia? Kita tengok ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaedah yang ke-11 ni sebelum kita masuk dalam tajuk yang pertama, bab makanan. Apa dia ni? Makna dia darurat, yakni keadaan terpaksa. Tubihul mahzurat, membolehkan perkara yang dilarang. Itu dia Islam telah menyempit batasan yang haram. Qala musannif rahimahullah, kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan Syekh Yusuf Qardawi. Kaedah yang sebelah, dia kata apa? Islam telah menyempitkan batasan yang haram. Kita dah jelas dah yang haram, kita tahu haram. Yang halal kita tahu yang halal. Tetapi diberatkan pula tentang perkara yang haram itu dengan menutup semua jalan yang boleh menarik kepada yang haram, sama ada jalannya yang jelas maupun yang tersembunyi, iaitu masih kesamaran. Tegasnya, apa sahaja yang boleh menarik dan membantu perkara yang haram, maka hukumnya haram. Hari itu kaedah apa nama? Pegang anjing. Mazhab Maliki Hanafi ya, pegang dengan sengaja, bela dengan tak ada apa-apa tujuan ataupun satu orang kata apa, daruriyah, satu kepentingan, tidak dilarang. Tetapi masalahnya di mana? Memindahkan najis tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila mai keadaan yang macam tu, tuan-tuan, Islam dia halang. Dia halang apa? Halang perkara yang haram itu terjadi. Jadi menghalang perkara yang haram itu terjadi, ya, maka itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab ni. Maka apa sahaja yang boleh menarik dan membantu perkara yang haram, maka hukumnya haram. Apa saja yang dibuat secara helah yang akan menyampaikannya kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini daripada prinsip petunjuknya, Islam tidak pernah melalaikan kepentingan hidup manusia dalam keadaan daruratnya yang akan dihadapinya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu Islam membataskan kadar darurat yang menekan dan kadar kelemahan diri manusia dengan membolehkan setiap peribadi Muslim ketika ditekan oleh keadaan darurat untuk mengambil perkara yang diharamkan, sekadar hanya dapat menolak atau menghilangkan darurat yang menimpanya supaya terselamat daripada kebinasaan. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas dijelaskan apa yang diharamkan dari memakan makanan yang haram yang berupa bangkai, darah dan daging khinzir,
faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Yang maksudnya barang siapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ianya tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ianya berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Lepas Allah Taala sebut tentang haramnya bangkai, haramnya darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah Taala jelaskan pula tentang keadaan macam mana terpaksa, tak ada benda lain dah. Penting nak jaga nyawa, maka pada keadaan begitu ya, dibolehkan. Dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan untuk kita makan benda tersebut. Asalnya haram, dibolehkan. Supaya apa? Supaya dapat menyelamatkan nyawa kita, tapi janganlah melampaui batas. Sebab syarat-syarat dia ada, jangan sampai melampaui batas. Apa dia? Yang pertama, makan bukan kerana sedap, makan kerana nak menyelamatkan nyawa. Makan kerana nak menyelamatkan nyawa. Lepas makan selamat dah nyawa, betul rasa sedap pula daging babi ni, balun sikit lagi lah. Tak boleh tuan-tuan. Maksud yang sama dengan pengertian di atas telah diulang sebutannya oleh Allah di dalam 4 surah daripada Al-Quran. Maksud daripada ayat ni Allah Ta'ala ulang lagi dalam 4 surah. Nak habaq kata Islam mengutamakan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada umatnya untuk menyelamatkan nyawa dia. Untuk menyelamatkan nyawa dia. Sebab apa? Sebab nyawa masuk dalam salah satu daripada maqasid syar'iyyah, menyelamatkan nyawa, selain daripada menyelamatkan agama, menyelamatkan nyawa atau jiwa dia, menyelamatkan harta dia. Ni dia masuk dalam maqasid syar'iyyah. Jadi Allah Ta'ala ulang dalam 4 surah yang lain. Setiap kali disebut tentang pengharaman ke atas makanan sesuai dengan ayat ini dan yang seumpamanya, maka para fuqaha Islam telah menetapkan satu kaedah yang penting, ad-daruratu tubihul mahzurat. Maksudnya yang darurat, keadaan terpaksa, membolehkan perkara yang dilarang. Jika diperhatikan bahawa ayat tersebut mengikut keadaan orang yang terpaksa, maka ianya hendaklah tidak disengajakan dan tidak pula melampaui batas. Maksud dari tiada disengajakan ialah tidak memerlukannya kerana merasa lazat terhadapnya. Dan maksud tidak melampaui batas ialah batas darurat sahaja. Jangan sampai dimakannya sehingga kenyang. Dengan ikatan ini, maka para fuqaha telah meletakkan satu konsep yang lain, iaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu dibatasi dengan ukuran kadarnya. Darurat sebab apa? Sebab nak selamatkan nyawa, bukan kerana nak kenyang. Nak selamatkan nyawa. Cukup kadar untuk menyelamatkan nyawa, cukup. Meskipun manusia tunduk kepada tuntutan darurat, namun tidaklah boleh dia menyerahkan dirinya kepada tuntutan itu dan mengikut petunjuk dengan sepenuhnya, malah dia hendaklah menahan diri untuk mencari terlebih dahulu apa yang asalnya halal, sehingga dia tidak mudah terperangkap dengan perkara yang haram atau merasa terikut dengan tuntutan darurat. Islam juga membenarkan untuk melakukan larangannya pada masa darurat menurut kehendak jiwa yang umum dan kaedah yang menyeluruh, iaitu jiwa yang senang dengan kemudahan, yang tidak menghalanginya dengan keberatan, dan sesuai dengan konsep keringanan yang menghakis dari umat Islam, sehingga beban dan belenggu yang pernah membelit tengkuk umat Islam yang sebelumnya. Firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kamu beroleh kemudahan. Allah SWT mengkehendaki kamu beroleh kemudahan, dan ianya tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu
liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, kepayahan, tetapi ianya berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Dan yang terakhir, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan keadaan lemah. Jadi tuan-tuan, kita faham bahawasanya dalam keadaan darurat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rukhsah, nama dia rukhsah, keringanan, untuk menyelamatkan nyawa kita, bukan untuk mengenyangkan diri kita. Untuk apa tuan-tuan? Makan makanan yang asalnya haram. Dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita walaupun kita makan. Sebab apa? Untuk selamatkan nyawa kita. Jadi kita masuk bab yang pertama dah. Kaedah yang ke-11 ni kita faham dah. Faham apa? Keadaan darurat tu. Ad-daruri, asal daripada ad-daruri itu juga maksud dia penting. Daruri, penting sangat-sangat. Tak ada dah yang lain, ada yang tu ya. Contoh, kita ambil contoh Anas, bukan nama sebenar, kan? Dia ikut satu maraton ke apa ke, ikut dalam hutan simpan, tiba-tiba tuan-tuan dia tersesat masuk dalam satu lubang. Hujan turun lebat, hari tu hujan turun lebat, ada pula puting beliung. Hujan lebat, dia masuk dalam lubang tu, ada puting beliung main sapu habis, pokok jatuh apa semua, tertutup lubang tu. Yang ada dekat dia lighter. Pokok tak ada lighter. Dia jenis balas pokok kawan. Dia lighter dia bawa kan. Ada lighter ya. Dia ambil ranting kayu yang mana jatuh dalam lubang tu, dalam gua tu, dia jatuh tadi. Dia bakar, dia pacak, buat orang kata apa, macam mana jamung tu, obor tu kan. Dia pacak, tengok dalam tu dia ada anak babi. Pak babi tak ada kan, tinggal anak dia kecil-kecil lah kan, comel-comel, nampak warna pink pula tu, kan. Ada, tak ada hak lain lah, ada yang tu lah tu dia. Kemudian tuan-tuan, dia tengok handset dia, lain ada. Dia pun telefon bomba untuk selamatkan dia. Dia nak cerita dia duduk tang mana, lagu mana, sedangkan dia duduk dalam gua tertutup dengan pokok hak tumbang, dengan batu hak jatuh daripada bukit, tertutup dalam tu. Dia boleh telefon keluar, adalah line sikit-sikit tu, adalah lubang-lubang sikit tu, dia suara tu adalah line sikit kan. Tengok adalah satu bar. Dia telefon bomba. Bomba kata, hang duk tang mana ni? Duk dalam gua. Tak lah, gua tang mana? Mana nak tahu, kalau tahu tak telefon lah kan. Telefon rumah lah kan. Dia nak habaq pun tak tahu, tapi dia kata dia ikut maraton ni. Dia ikut, orang kata apa, satu pertandingan apa, lari ikut dalam hutan. Kan? Lari ikut dalam hutan. Lari, tiba-tiba hujan. Kemudian dia pula tersesat masuk dalam lubang. Dia pun ceritalah, bila masuk dalam lubang satu gua ni kan, tiba-tiba puting beliung balas habis semua pokok tumbang, tertutup pintu ni. Dia kata nak keluar tak boleh, pokok besar, pokok balak dalam hutan, nak keluar tak boleh. Kemudian ada pula satu nampak ketui batu besar, kena pula pokok-pokok hak tumbang ni. Jadi adalah lain sikit, nak keluar tak boleh. Nak ronot kepala, ronot tahu tak bahasa ni, bahasa Inggeris tinggi punya, ronot ni kan. Nak ronot keluar tak boleh. Boleh telefon tu lah, dia habang lah, dia duduk kat sini sekian, tak apalah duduk. Sambil duduk nampak dalam tu, nampak anak babi tu kan, ada banyak ekor pula tu. Babi ni dia beranak ikut bulan 1 seekor, bulan 2 ekor, kena lah bulan 11 ekor dia kan, 11 ekor. Dia pasang, orang kata obor jamung tu
ranting-ranting kayu patah dia ambil, dia lungguk, dia buat unggun api. Tunggu bomba tak sampai lagi. Bomba tak sampai lagi. Malam gelap dah. Bawa ayak ada lah sikit. Sampai gelap sungguh-sungguh lah kan, dia tengok keluar gelap sungguh-sungguh lah, bomba tak sampai lagi kan. Esok tengok lah ada cerah matahari masuk, bomba tak sampai, kawan lampak tak sengau lah kan. Anak babi tu duk main keliting kot kaki dah. Tak tahu tunggu tak sampai lagi. Tu dia sehari dah lapak tak sengau ni, nak makan apa tak ada. Yang ada tokak batang kayu tak boleh kan. Nak tokak batang kayu, kalau kulit kayu manis boleh gagah. Ni batang balak nak makan apa tak ada dah. Tengok kuk ada burung apa semua tak ada. Tengok keliling-kelalang tak ada. Yang ada hak yang tu je, duduk main geliting kot kaki. Bab satu, ba alif bayar. Tak ada apa dah kan. Dia ambil pergi sekok, katok kepala debuih. Kena sembelih tak? Kena sembelih. Lepas tu dia tanya pula, ustaz kena sembelih tak? Haru sungguh benda tu ni. Darurat, nama pun darurat tuan-tuan. Dia ambil, tengok api dah bagus, dia bakar sekok dia cubit seketui, dia makan untuk selamatkan nyawa dia. Makan sekali dia rasa ada tenaga, tak apa, makan, jangan makan sekali sedap pula kan. Balun berhabis bagi kenyang. Buat makan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk kenyang, bukan untuk sedap. Makan sikit untuk selamatkan nyawa dah. Tak tu kan. Jangan duk habis. Anas bukan nama sebenar kan. Jadi tuan-tuan, yang tu yang kita bicarakan tadi, yang kita bincangkan tadi. Ni kita nak masuk bab makan minum. Bab yang kedua. Bab pertama kaedah, bab yang kedua. Soal makan dan minuman. Persoalan makanan dan minuman, halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Bab hukum makanan dan minuman, nanti kita masuk bab pakaian dan perhiasan, kemudian kita masuk bab institusi kekeluargaan dan juga bab pekerjaan dalam satu bab ni. Dia ada 2 jilid kitab ni sebenarnya. Jadi dia ada 2 jilid yang Arab punya. Jadi dalam hal terjemah dalam bahasa Melayu, dia buat 2 jilid dalam satu kitab. Jadi kita tengok bab pertama, hukum makanan dan minuman. Panjang bab dia. Kita tengok satu demi satu insya-Allah. Sejak dahulu lagi umat Islam amat berbeza dari segi pemakanan dan minuman mereka. Ada yang dibolehkan untuk mereka dan ada yang tidak dibolehkan, khususnya dalam makan daging binatang. Dalam bab makan ni, sejak daripada awal lagi, manusia ni dia beza makan minum dia. Dalam makan minum ni ada hak halal, ada hak haram. Adapun dalam persoalan makanan dan minuman dari tumbuhan, memang tidak pernah dengar adanya perbezaan yang banyak di antara manusia dari hal permasalahannya. Dalam hal tumbuh-tumbuhan, dia jenis apa? Jenis tumbuhan ni tak ada kita kata ada perbezaan pendapat. Sawi halal kan? Sawi halal. Kira derian halal, walaupun setengah orang dia tak lalu nak makan, busuk dia kata. Petai halal kan. Tambah petai buat sambal pula kan. Tu dia. Jerit plantisol. Nama saintifik dia lah kot kan. Orang sebut plantisol. Jerit. Walaupun busuk, kita makan dia hari. Kalau makan jerit, kencing, tengok orang lain tak berani tumpahnya melihat kita kan. Tapi dia halal. Tak ada orang kata apa, tak ada pertikaian, halal. Cuma yang ada makruh. Halal tapi makruh. Yang tu ada. Macam makan bawang, makan bawang, belacan. Tapi dalam hal kita nak makan daging binatang ni, dia ada banyak pertikaiannya.
No, ada binatang hak dua alam lah. Ada binatang yang satu alam tapi ada taring lah, kan? Ada yang tak ada taring tapi dia jenis cekau ataupun mencekam, ya, dia jenis menerkam mangsa. Ada yang jenis dia makan tumbuh-tumbuhan saja, kan? Jadi dalam orang kata apa, binatang ni yang halal ataupun yang haram, dia ada khilaf ulama di sini. Insya-Allah kita akan tengok sedikit satu demi satu. Islam juga tidak mengharamkan hasil dari tumbuhan kecuali mana yang telah menjadi khamar, iaitu arak. Sama ada ia berasal dari anggur, kurma, biji-bijian atau apa saja barangan yang lain. Apabila ianya bertukar menjadi arak atau minuman yang memabukkan, Islam juga mengharamkan semua benda yang boleh menghilangkan kesedaran akal dan melemahkan tenaga, termasuk yang membahayakan tubuh badan. Adapun makanan dari daging binatang, maka dalam hal ini terdapat khilaf antara agama dengan perselisihan yang jelas sama sekali. Dalam bab makanan, kata Syekh Yusuf Qaradawi, tidak ada pertikaian, melainkan bila dia tukar sifat dia. Daripada anggur, peram, jadi apa? Jadi khamar, jadi arak. Buh nama apa pun tak apa. Buh nama Tiger ke, buh nama Carlsberg ke, buh nama Heineken ke. Ustaz, macam pernah tak? Kan? Kita tengok data lah, kan? Dia nama, dia tulis beer, root beer, tak apalah, kan? Yang ni beer, tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada apa dia? Ya, perahan anggur, ya, perahan anggur ataupun anggur yang direndam, ya, diletakkan alkohol dalam rendaman tadi, sehingga bertukar dia daripada anggur, ayak anggur menjadi arak. Maka bila dia bertukar tu, maka jadi haram. Dia duduk biasa tak apa lagi, dia bertukar, dan jadi arak. Bila jadi arak, maka hukum dia haram. Tak kira lah dia mai asal daripada kurma sekalipun, ya, dia mai asal daripada apa? Daripada buah kurma sekalipun, daripada buah zaitun sekalipun, daripada beras sekalipun. Kalau kita di Malaysia ni banyak dia buat daripada beras, ya, orang panggil tuak. Kalau tuak di Kelantan, tuak tu ayak nira. Kalau pergi Kelantan tengok tuak, ayam tuak nira. Tapi kalau pergi Sarawak, ya, dia tulis tuak, hak tu bukan nira, hak tu. Jangan buat pasal, ya, jangan buat pasal. Kalau siapa yang biasa pergi sana, pergi pasar malam, kalau pergi di Sibu ke, tuan-tuan, depa jual buah dalam botol mineral water, kan? Warna putih macam mana ayak soya. Ada lah ni depa buat inovasi buah color pula, kan? Ada yang dicapak dengan warna kuning macam jagung, perisa jagung, ya, dia bubuh dengan ayak color merah, perasa ros, ya, dia ada perasa strawberry. Macam mana ayak ketum depa buat lah ni lagu tu lah. Ayak ketum, tahu ayak ketum? Tahu tak? Ni orang tak biasa minum, tak ngaku. Kalau hak biasa dia kata tahu lah. Ni baguslah tuan-tuan. Sebab apa? Kita pernah, orang kata apa, buat satu camp motivasi, depa panggil lah kan, untuk jadi facilitator. Belum tu kita cek tengok dalam beg tu dia bawa apa, 2 pelah lah, tumbler tu, kan? Warna macam mana? Warna strawberry, ayak strawberry tu. Dia campur dengan ayak gas rupanya. Dia cerita lah dia buat proses buat tu lagu mana. Lagu tu buat dengan ubat batuk, kan? Kalau yang warna kuning nak hijau-hijau sikit tu, dia bubuh dengan ubat nyamuk pun juga. Tuan-tuan, bila dia jadi macam tu, yang tu tuak tadi, hak mana? Beras depa rendam. Beras depa rendam. Lepas tu beras tu dia jadi satu tahap, dia jadi tuak. Bukan tapai dah, atas pada tapai. Kalau tapai tak apa, ni atas pada tapai. Nama dia tuak. Kena hak tu ke, kan? Berjalan dengan kepala. Berjalan dengan kepala, tak berjalan dengan kaki lah. Sebab apa? Mabuk. Maka yang tu hukum dia haram. Walaupun asal dia beras, walaupun asal dia kurma, walaupun asal dia anggur. Bila dia jadi arak, maka hukumnya adalah haram. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf
tentang pengharaman arak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang banyak khilafnya pada makan daging binatang. Bukan sekadar khilaf dalam syariat kita sendiri antara mazhab, ya, antara agama pun ada perbezaannya. Dalam kitab ni dia tulis beberapa perbezaan, ya. Yang pertama sekali, sembelihan binatang dan makan dagingnya dalam agama Hindu Brahma. Kemudian jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kita tak pernah mengaji kan? Kita hak kita tu pun kita tak habis lagi. Tak habis lagi. Tok guru saya dulu pernah tanya tok guru dia Ustaz Fadhino. Kan? Waktu dia mengaji di Maktab Mahmud, dia tanya Ustaz Fadhino. Waktu tu dia tanya pasal kura. Tahu kura-kura? Kura-kura. Dia tanya Ustaz, kura boleh makan tak? Ustaz Fadhino dia tak jawab. Dia tanya awak, dalam bendang tak ada ikan keli dah kan? Kan? Dia ni mantik dia tinggi tu. Dia tanya tu sebagai jawapan. Makna kata kalau ikan keli banyak, duk pergi cari kura pasal apa? Makanlah ikan keli tu, kan? Pergi cari kura nak makan. Baik. Kita tengok yang pertama, sembelihan binatang dan makan dagingnya dalam agama Hindu. Dinyatakan di sini perbezaan sembelihan cara Islam dan juga cara Barat. Ya. Termasuk sembelihan binatang antara yang diajar dalam syariat Islam dan juga yang dilakukan oleh bukan Islam. Macam mana? Sembelihan cara Islam melalui kajian yang dilakukan oleh Universiti Hannover, Jerman, mendapati cara sembelihan Islam tidak langsung menyakitkan binatang kerana yang pertama, 3 saat pertama alat EEG, yakni alat pengesan, tidak mengesan sebarang perubahan atau reaksi dari binatang yang disembelih. 3 saat pertama. Dan 3 saat berikutnya alat EEG merekodkan otak binatang terhenti dan dari berfungsi kerana telah putus urat darah ke otak. Selepas 6 saat berikutnya tiada rekod kesan binatang merasai sebarang kesakitan. Apabila bacaan EEG merekodkan otak kepada kosong, jantung masih berdenyut dan menyebabkan darah keluar dengan cepat, dan proses ini menyebabkan daging lebih segar. Itu cara Islam. Orang Barat buat kajian, orang Jerman buat kajian, Universiti Hannover di Jerman buat kajian tentang sembelihan cara Islam ni, ya, dibanding dengan sembelihan cara bukan Islam. Sembelihan cara Barat berbeza dengan cara Islam. Mereka menggunakan kaedah captive ball pistol, CBP, pakai tembak ngana, dan hasilnya selepas ditembak binatang masih lagi sedar. Alat EEG merekodkan binatang mengalami kesakitan yang teruk selepas ditembak. Dia pakai jenis tembak. Binatang yang ditembak menggunakan CBP, jantungnya terus terhenti dan mengakibatkan darah juga terhenti. Ini menyebabkan daging menjadi lebih keras. Itu dia. Jadi tuan-tuan, itu perbezaan di antara sembelihan cara Islam dengan sembelihan bukan cara Islam. Islam sembelih kena putus 2 urat. Yang pertama urat halqum, saluran makanan. Saluran makanan bila kita pegang ni berasa besar ni. Ni saluran makanan. Yang kedua, putuskan urat darah, urat merih, urat darah. Dua ni kena putus. Kalau kita nak pergi beli ayam, kita angkat dulu, tengok dulu putus tak. Kadang-kadang dia tak putus habis. Kadang-kadang tak terluka pun. Tak terluka pun, ataupun dia luka sebelah tepi. Urat halkum dia
tak putih, kita tengok dulu. Kalau kita jenis pergi beli sayap saja, hak tu tak boleh tengok hak tu tak tahu kan. Kita pergi beli sayap saja, kita pergi beli drumstick, kita pergi beli paha saja, kita tak tahu kan. Kalau nak pergi beli jenis sekok-sekok tu. Kalau dia sembelih elok, insya-Allah ayam tu daging dia lambat busuk. Macam mana kita buat korban, kita sembelih korban tuan-tuan, daging dia lambat busuk. Sampai pukul 2, pukul 3 lagi baru selesai. Kita nak agih tu tak bau lagi tu daging dia. Kalau kita pi beli daging hak potong tu, kalau daging tu dia kata ni baru sembelih tapi bau satu macam, mungkin dia mati bukan sebab sembelih, dia mati sebab kena tembak. Jenis lembu duduk dalam kelapa sawit. Yang pi tembak pula acung kan. Ni acung, ini acung betul-betulnya. Kan. Ataupun pi tembak tu nama dia Samit dengan orang Siam, bukan Islam. Dia pi tembak, lepas dia tembak tu dia sembelih. Orang tan mai, dia kata tak payah sembelih, aku sembelih kan. Kira murah dah, mai aku 1,600 sudah, 1,600 sudah. Apa tak mau kan. Bukan orang nak tahu, lepas pergi gantung paha saja, siapa nak tahu. Tapi dosa dia tanggung. Kita tak tahu, kita makan sebab kita tak tahu, tak apa. Sebab kita tak tahu, ni dia yang tahu, dia yang jual ni, dia tanggung dosa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebut tentang perbezaan di antara sembelihan Islam dengan sembelihan barat. Baik, kita tengok sembelihan cara agama Hindu. Di sana terdapat golongan manusia yang beragama Hindu. Di mana? Di sana. Ada di kalangan kita, umat yang hidup atas dunia ini, manusia yang hidup atas dunia ini, dia beragama Hindu, Brahma. Dan setengah ahli falsafah mengharamkan ke atas diri mereka sembelihan binatang dan memakan dagingnya. Di kalangan orang yang beragama dengan Hindu Brahma, mereka mengharamkan kepada diri mereka makan sembelihan binatang dan makan daging. Mereka hanya makan bahan-bahan tumbuhan saja dan berkata, sesungguhnya sembelihan binatang itu dikira satu perbuatan yang buas dan kejam oleh manusia yang dikenakan ke atas nyawa yang hidup, sama ada dengan jiwa manusia itu sendiri yang tidak patut dihalang nyawa itu dari hidup terus tanpa menanggungnya dengan membunuhnya. Tetapi jika dapat mengambil sedikit masa untuk merenung semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, penciptaan binatang itu tidak mempunyai satu matlamat pun pada zatnya sendiri. Ini kerana binatang-binatang itu tidak diberikan akal dan kemahuan. Kejadiannya dengan semula jadi diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Oleh itu tidak hairanlah jika manusia memanfaatkan dagingnya selepas disembelih sebagaimana dimanfaatkan dengan dilaksanakan untuk kepentingannya jika dibiarkan hidup sihat. Berdasarkan renungan ini juga kita akan dapati sebagai sunnatullah, iaitu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala pada ciptaannya. Sesungguhnya jenis makhluk yang rendah mestilah dikorbankan untuk kepentingan hidup jenis yang tertinggi dari ciptaannya. Semua tumbuhan hijau hidup subur dipotong untuk dijadikan makanan binatang itu. Kemudian binatang itu pula disembelih untuk dijadikan makanan bagi manusia. Bahkan manusia itu sendiri kadang-kadang patut diperangi atau dibunuh untuk kepentingan atau masalah masyarakat yang ramai, dan begitu juga seterusnya. Itu dia. Alasan manusia supaya dihalang dari melakukan sembelihan ke atas binatang itu tidak sama sekali akan dapat mengelakkannya daripada menemui maut dan binasa. Jika binatang itu tidak mengancam yang satu dengan yang lain, dia tetap akan mati. Bahkan itu lebih berat dari sakit dan deritanya daripada hirisan pisau yang tajam untuk mempercepatkan matinya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beza yang pertama, orang Islam pasal apa? Kita ni makan binatang yang disembelih, sedangkan Hindu Brahma depa tak makan lembu. Kambing depa sapu, ayam depa sapu juga. Tapi kalau dia mai tahap dia makam dia tinggi, depa puasa, depa panggil vegetarian.
Nah, kita vegetarian dan jenis makan sayur saja. Depa nazar apa-apa ke cukup kepala, hak perempuan pun cukup kepala juga. Kemudian depa buat apa? Depa tak makan benda yang berdarah. Cuma makan sayur-sayur je. Makan Maggi, dia tak tahu dalam Maggi tu pun dah telur. Kan? Dia makan Maggi, ya, makan jenis vegetarian, jenis makan sayur-sayuran. Kan? Ada kedai kan? Kita pun pergi. Kadang kalau pergi kursus, yang ni kita nak pergi tapa, nak pergi ambil tu. Jangan ustaz. Pasal apa? Sayur, aku nak makan sayur. Tak boleh yang tu. Yang tu untuk makanan vegetarian ya. Oh, kami ni kira semua boleh. Vegetarian pun kami, bukan vegetarian pun kami, kan? Jadi Islam ni, ya, dia tidak menyempitkan kita. Ya, benda yang ada, yang boleh dimanfaatkan, Islam suruh manfaatkan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ada, kita kena manfaatkan, sebab Islam suruh manfaatkan. Jangan kita biar benda nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kalau kita kata orang yang makan binatang ni, yang makan lembu ni adalah orang yang kejam, maka orang yang mengungkapkan perkara tersebut dia lari daripada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya Allah taala syariatkan pada kita. Dia lari dah. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuma kita nak makan binatang tu dia ada cara dia. Kita kena sembelih dulu. Kena sembelih dulu. Macam mana cerita pencuri ayam. Pencuri ayam kat kampung. Curi ayam 2 orang. Ali dengan Abu. Kata bila Ali dengan Abu. Yang ada tu jangan terasa lah, bukan nama sebenar. Pergi curi ayam. Ali usaha lain kan. Abu balah. Dia balah ayam murah. Ayam kena pula ayam sam-sam besar kan. Tahu tak ni ayam ni, jenis ayam kau tak pernah bela ayam tak? Tahu tak ayam macam mana? Lo tak tahu ke? Tak tahu lah ayam kampung lah. Ayam kampung hak kacuk tu nama kami duk panggil sam-sam. Dia kacuk, orang panggil ayam gajah, ada orang panggil ayam gajah. Tahu ke tak tahu tu. Tak hidup main cerita seorang-seorang ayam sam-sam, ya. Dia balas tengok ayam pula, ayam bapak ayam gajah tu balas pi sungai. Duduk pi sungai, ya. Nak buat apa ayam ni? Buat apa dia kata, kan? Kita bakar tak apa. Ali kata, okey. Kita bakar. Aku bakar api. Ya, hang cabut bulu. Mana boleh? Pasal apa? Nak sembelih dulu. Kena sembelih lah. Dia kata. Abu kata kat Ali, kalau tak sembelih haram mau makan. Padahal dia pergi curi tu tak haram. Kan? Dah lah pergi curi haram. Dia kata dosa dobat haru, dia kata Abu kata. Dah lah pergi curi haram. Ya, makan pula tak sembelih lagi haram. Haram 2 kali, haram jadah dia kata. Jangan dobat pasal. Jadi tuan-tuan curi tu dah haram dah. Kemudian dia makan tu, hukum makan benda yang haram adalah haram walaupun dia sembelih. Hukum dia tetap haram. Kalau macam tu tak payah sembelih. Tak sembelih pun haram. Tak sembelih pun haram dah, kan? Dia kata jangan buat haram 2 kali, dia kata. Datuk nenek kita tak ajak lagu tu. Allah alam tuan-tuan, kita tengok nanti jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani pula. Jadi orang Hindu mereka tak makan jenis binatang ni. Mereka jenis makan apa tuan-tuan? Jenis makan sayur-sayur. Jenis makan sebab apa? Mereka jenis makan sayur-sayur ni sebab mereka kata yang makan binatang ni melakukan kezaliman kepada binatang, sedangkan bukan zalim menurut pandangan syariat Islam. Bukan zalim, sebab itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu jelas nyata, yang haram itu jelas nyata. Jadi jangan ragu-ragulah. Kalau orang mai depa kata kat kita, itu zalim.
Ini buat korban semua ini zalim. Kita kata zalim. Yang tak makan tu lagi zalim. Sebab apa? Tu nikmat kita biar dia mati begitu saja, kan? Tanpa kita memanfaatkan dia, itu lebih zalim. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berhenti tanggung dulu insya-Allah. Sebab sekejap lagi nak kena lari pergi sekolah pula. Esok budak nak SPM, pendidikan Islam. Hak mana dua asrama tu kita nak bimbing mereka sampai saat-saat akhir, sampai macam tu kira tak tahu jelah no. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sedikit perkongsian ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah kita jaga makan minum kita ni untuk apa? Untuk mendapat barakah daripada Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan pada tubuh badan kita, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.